Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam pada hari Selasa. Jadi, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita menadah tangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ada bawakan sebuah gambar. Gambar ini ialah gambar sebuah masjid. Jadi, murid-murid kenal ke masjid ni? Okey. Masjid ini adalah Masjid Nabawi. Murid-murid semua tahu tak Masjid Nabawi ni terletak di mana? Okey, Masjid Nabawi ni terletak di Madinah. Nama Madinah dulu ialah Yathrib. Ia ditukar Yathrib kepada Madinah. Jadi, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah janji setia penduduk Yathrib. Ustazah akan ajarkan kamu semua unit 1 bidang sirah yang bertajuk janji setia penduduk Yathrib. Okey. Yang pertama, sebelum itu, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menyatakan latar belakang masyarakat Yathrib sehingga termeterai perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Dan objektif pembelajaran yang kedua ialah menjelaskan isi perjanjian Aqabah pertama. Jadi, awak kena pastikan selepas penerangan Ustazah pada hari ini, awak dapat dua perkara, iaitu menyatakan latar belakang masyarakat Yathrib dan menjelaskan isi perjanjian Aqabah. Isi perjanjian Aqabah pertama. Okey. Okey, kita masuk kepada latar belakang masyarakat Yathrib. Okey. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya ialah bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka pula suka menyembah berhala. Okey, mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nasrani, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Jadi, penduduk Madinah ni yang dikenali dengan nama Yathrib pada zaman dahulu suka bersengketa kerana terdapat pelbagai kabilah. Apabila terdapat kabilah, banyak perbezaan pendapat. Jadinya banyaklah persengketaan dan pergaduhan berlaku antara mereka. Okey, kaum Yahudi pula mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Jadi, disebabkan dakwaan tersebut, disebabkan Yahudi mendakwa Nabi yang terakhir lahir dalam kalangan mereka, jadi penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki daripada Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji akan menyebarkan ajaran Islam dan kembali bertemu Nabi Muhammad pada musim haji tahun berikutnya. Jadi, berdasarkan
latar belakang masyarakat Yathrib yang Ustazah ceritakan tadi, Ustazah senaraikan 3 kandungan utama, iaitu yang pertama, bumi Yathrib ini subur. Disebabkan tanahnya subur, mereka menjadikan pekerjaan utama mereka iaitu bertani dan berdagang. Dan masyarakat Yathrib juga suka menyembah berhala. Dan yang kedua, mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Disebabkan itu, mereka sering bersengketa antara satu sama lain. Dan kaum Yahudi juga mendakwa Nabi terakhir akan lahir dari kalangan mereka. Dan kandungan yang ketiga, 6 orang lelaki dari Yathrib menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji untuk menyebarkan Islam di Yathrib dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sangat gembira dengan kedatangan mereka. Oleh disebabkan itu, berlakulah perjanjian Aqabah pertama. Terdapat 6 perisi perjanjian Aqabah pertama. Nabi Muhammad meminta mereka supaya berjanji setiap 6 perkara kepada baginda. Okey, yang pertama iaitu tidak syirik kepada Allah. Dan yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Dan yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Dan yang kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang terakhir ialah setia kepada Rasulullah. Jadi Ustazah akan ulang semula isi perjanjian Aqabah yang pertama. Murid-murid semua kena ingat isi-isi perjanjian Aqabah pertama ni. Jadi yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Dan yang ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Berdasarkan perjanjian Aqabah pertama tadi, Ustazah nak tambah info penting mengenai mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih 6 perkara dalam perjanjian Aqabah pertama. Sebab yang pertama iaitu manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam di Madinah, manusia di sana tidak ada pedoman dalam kehidupan. Dan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjamin hak masyarakat Madinah selamat. Dan yang ketiga, meruntuhkan sistem kekeluargaan. Dan yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjaga keselamatan manusia. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ingin mengelakkan daripada berlaku kekacauan dan huru-hara. Dan yang terakhir, sebab mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih 6 perkara dalam perjanjian Aqabah pertama itu tadi, disebabkan ingin memimpin masyarakat ke jalan kebenaran. Jadi itu sahaja
kelas kita pada hari ini. Ustazah akan sambung topik ini pada pada kelas hari Khamis ini. Jadi, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.